Selama dia makan satu pinggan tebal macam tu, tebal dia. Pernah tengok kan? Dia tebal macam tu. Esok dia buat suku-suku separuh. Hari ke-18 dia still makan suku-suku separuh. Apa saja yang kita buat, kita startkan neuron tersebut. Kita panggil dia teknik rewire the brain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast at UKM bersama dengan saya Muhammad Syukri Khairul Anwar, pelajar tahun 4 Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan jurusan Sains Politik. Baiklah, kini podcast at UKM, anda para pendengar boleh layari kami di Spotify dan jom ikuti kami Podcast Elias UKM, sama-sama dengar di laman Spotify ni. Jadi baiklah, bersama kita pada hari ini ialah Dr. Nurwina Akmal binti Anwar yang merupakan pensyarah kanan Pusat Kajian Pendidikan dan Kesejahteraan Komuniti Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga merupakan pakar dalam psikologi gunaan. Jadi apa khabar, Doktor? Alhamdulillah. Syuk, apa khabar? Alhamdulillah, saya sihat macam ni lah, Doktor. Okey. Jadi baiklah, Doktor, untuk makluman Doktor dan para pendengar dan juga penonton, podcast ni merupakan platform untuk kita berkongsi ilmu secara santai, yang mana kita akan menjemput pelajar, alumni, ahli akademik, pakar perubatan dan serta pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia untuk kita berkongsi tips ataupun kisah menarik, mungkin tentang bantuan maupun inisiatif yang disediakan oleh universiti kepada masyarakat dan mahasiswa di luar sana. Jadi pada hari ini, Doktor, kita punya episod, kita sudah pun berada di episod yang keempat, yang mana sebelum ni kita ada episod yang pertama dengan kita punya Naib Chancellor sendiri. Dan pada hari ini, Doktor, dengan Doktor kita nak tahulah, kita nak bongkar rahsia yang mana lebih kita nak memfokuskan tentang fungsi otak. Dan pada hari ni fungsi otak tu sendiri lebih kepada kita mengikut pada trending zaman sekarang ni, tentang cara turunkan berat badan melalui fungsi otak tu sendiri, Doktor. Mungkin kalau Doktor dengar tajuk tu pun kita dah rasa macam mana fungsi otak tu sendiri nak turunkan berat badan, pakai niat ke kan? Atau macam mana kan? Jadi Doktor, untuk soalan yang pertama ni, Doktor, kalau dapat Doktor jelaskan macam mana sebenarnya otak ni berperanan untuk buatkan seseorang tu boleh turunkan berat badan, Doktor? Syuk. Ya, Doktor. Umur Syuk berapa? Umur saya dalam 22 tahun. 22 tahun. Sebayalah kita. Oh, sebaya. Syuk pernah tengok iklan ni tak? Iklan susu. Iklan susu yang disebut Dulu-dulu ada, Doktor. dulu kan? Ya. Saya ingat tu zaman saya dulu lah. Kita sebaya kan? Ya, betul, kita sebaya. Saya ingat tu zaman dulu. Tak tahu sekarang ni masih ada lagi tak? Sel-sel otak berhubung. Susu apa tu? Enmam Essential. Ya ke? Bukan Kita Nestle dah ke? Bukan, kalau saya bukan. Nestle mungkin Milo. Okey. Dalam iklan tu, Syuk Alright. terfikir tak? Kenapa iklan tu dia cakap macam tu? Sel-sel otak berhubung. Apa tu sel-sel otak kan? Pernah juga dia fikir zaman kecil-kecil dulu, macam betul ke susu ni boleh sambungkan sel-sel otak? Sebab dulu macam mak beli susu lain. Macam kenapa mak tak beli susu ni sebab sambungkan sel-sel otak? Itulah kenapa, Doktor? Dia macam mak beli susu lain, brand ni yang boleh buat pandai betul kan. lah, Itu cerita mak-mak lah. Tapi kalau kita cerita pasal kajian sains, Alright. dia panggil dia kajian neuroscience. Dia tentang otak. So kalau kita tengok otak, kalau Syuk boleh imagine otak kan? Otak Alright. kita macam ada terbelah dua. Okay, ya. Lepas tu dia macam, apa nama dia? Macam spiral, macam tu bentuk Alright. dia. Tapi sebenarnya dekat dalam otak tu dia ada fungsi yang macam elektrik. Kalau dalam bahasa nak senang mudah faham tu macam electric shock. Wah. Dalam bahasa sains dia neuron. Neuron. Dalam sains dah jam 4, tingkatan 4 rasanya dah belajar dah neuron tu. Ada kan? Ada. Ingat betul. tak? Tapi ingat tak lagi? Saya ingat saya suka nasi goreng biologi. Biologi. Dia neuron tu dia hanya akan berhubung bila ada sesuatu yang kita buat, kita nampak, kita rasa dan juga kita ingat. Kita tengok ataupun kita ingat menggunakan otak. Jadi neuron tu dia akan function. Dia akan cari berhubung. So itu sel-sel otak berhubung. Maksudnya bila kita ada rasa nak buat benda tu, sel-sel otak kita neuron tu tercetus. Ya. So di situlah berhubungkan sel-sel Contoh. otak kita. Contoh,
Syuk pandai masak? Saya masak air. Masak air. Masak air. Okay, Syuk tak pandai masak nasi ayam? Pandai kalau diajar. Okay. Ah. First time Syuk masak nasi ayam, Okay. neuron nasi ayam tu dia start berhubung. Dia baru nak melekat dalam Dia baru otak nak melekat. tu. 10 hari Syuk masak nasi ayam, Syuk boleh pandai tak? Boleh. Boleh? Boleh. Apa jadi sebenarnya bulan tu? Sel-sel otak dia terus berhubung. Sel-sel otak dia akan berhubung. So apa yang kita buat tu, sesuatu yang kita buat tu, satu sel tu akan berhubung. Sampai kalau kita buat berulang-ulang kali, sel otak tu dia akan lebih menebal. So dia makin power lah. Dia makin power. Pandai lah Syuk ni. Senang nak ajar. Jadi contoh lagi, orang driving. Orang driving, hari pertama dia driving, dia kalut. Betul, dia mana kekok driving, lah. mana signal, mana gear, dia kalut. 10 hari dia driving, Dia terus pro lah. dah power kan? Dah power Dia dah tak pernah tengok Ya, gear dah kan? boleh, dah boleh. Jadi macam tu lah manusia. Okay, cerita pasal nak kurus. Okay, nak kurus. Kita relate cerita nak pasal nak kurus. Betul. Okay, hari pertama, aku cakap aku tak nak lah makan banyak. Dia makan nasi besar, satu pack besar ni. Esok dia makan sikit. Ya. Dia rasa macam tak kena kan. Sebab apa tahu, sel otak yang nasi besar tu dah function tebal dah. Hari-hari dia makan nasi yang portion memang banyak. Ya, betul. Agak-agak sel otak yang dia makan nasi yang banyak tu tebal ke nipis kalau hari-hari dia. Tebal tu. Tebal lah kan? Lepas tu dia nak start balik untuk sambungkan sel otak yang nak makan sikit pula. Kena ambil masa pula. Syuk dah pandai. Syuk dah pandai. Nampak tak maksudnya? Nampak. Macam mana kita menggunakan fungsi otak. Otak tu dia ada neuron. Apa je yang kita buat, neuron tu akan function. Jadi kalau kita kata nak makan sikit, Alright. hari ni kita makan sikit, terus cut off. Selalunya kita makan nasi satu pinggan besar. Lepas hari esok terus kita cut off. Kadang-kadang, tapi masalah kita sekarang ni, esok aku nak makan sikit lah. Esok lah diet. Esok pernah dengar tak ayat tu? Esok. Pernah dengar tak? Betul. Sampai bila tak menebal sel otak yang sampai bila-bila lah otak tu tak menebal. Itu cerita dia. Faham. Jadi cerita nak diet ni, kalau kita nak buat sesuatu, nak functionkan sesuatu, dia punya key satu benda je. Konsisten. Syuk pernah dengar pasal konsisten? Pernah? Pernah. Setiap kejayaan dia punya key dia konsisten. Nak cerita konsisten tu, kita relate dengan otak. The more kita konsisten, the more lah otak tu function dengan well. Sebab bila kita konsisten, kita terus membina, menyambung sel-sel otak tu supaya buat benda yang baik tu Syuk lah cepat kan. pandai. Memang pandai. Siapa kata syarah Syuk ni, memang dia akan sentiasa dapat A je. Sekejap je. Saya baru aja sikit je ni. Saya baru aja sikit, dia dah pandai betul. Itulah cerita dia. Tapi dalam scientific neuroscience, dia, bila kita nak cut off sesuatu, kita nak buat sesuatu, nak ubah cara hidup satu. Contoh, kita selalu bangun pukul 10 pagi. Alright. Kita tiba-tiba kita nak start pukul 6 pagi. Esok pagi terus kita start pukul 6 pagi, neuron yang 6 pagi tu dia start efektif. Patutlah selama ni saya susah bangun 6 pagi sebab saya selalu bangun lewat. Neuron yang pukul lewat tu dia efektif. Tapi sebenarnya dalam minggu ni saya dah cuba dah untuk bina neuron yang awal tu. Pandai ni, Syuk pandai. Jadi cerita dia, apa saja yang kita buat, kita startkan neuron tersebut. Kita panggil dia teknik rewire the brain. Rewire the brain. Rewire brain tu kita rewire balik, pusing balik mana. Tapi cerita dia Syuk, ramai orang dia selalu cakap contoh nak diet, esoklah diet, esok makan sikit dulu. Dia kalau buat sikit-sikit, dia jadi macam mana? Dia tak ada lah. Dia tak konsisten. Dia tak konsisten. Neuron tu tak sempat nak tebal. Pandai. Neuron tu dia tak sempat tebal. Contoh, hari ni dia nak makan portion 5 mangkuk nasi. Ya, betul. Esok dia makan portion 4 mangkuk nasi. Lusa 3 mangkuk nasi. Efektif ke tak? What do you think? Maksudnya dia makin berkurang lah. Dia makin berkurang, tapi neuron dia macam mana? Itu kan? Itu macam mana pula. Sebab dia macam dia tak drastik. Maksudnya tak adalah dia nak berubah secara drastik, tapi dia macam makin berkurang. Dia take time lah. Dia take time. Tu macam mana pula doktor? Macam mana nak menebal pula benda tu? Kita ambil satu contoh exercise. Contoh exercise yang paling senang nak faham. Dia tak pernah exercise. Syuk exercise berapa kali sehari ni? Seminggu? Saya exercise dalam cukup dah 10
step satu hari. Oh, saya jarang nak main. Saya tak main step doktor. Oh, okay. You main apa? So basically saya selalu turun kat stadium je lah. Okay. Training untuk lari macam tu je lah. Okay. Alright. Syuk biasa lari. Bagi Okay. orang yang tak biasa lari. Yeah. Dia tak biasa. Satu minggu dia tak pernah buat movement pun. Ya. Contoh, dia tak pernah movement. Tiba-tiba dia datanglah hidayah. Datang hidayah. Dah, masya-Allah. Betul. Datang hidayah, aku nak bersenam lah. Walaupun aku bersenam, esok je lah bersenam. Ya, betul. Sampai esok, lusa lah bersenam. Pernah berlaku tak? Pernah. Walaupun dia macam tu. Cerita dia start dengan contoh senaman ringan. Contoh 1 minggu dia buat 1 hari dulu. Alright. Okey, cukup 5 minggu, satu hari seminggu. Dalam masa 5 minggu dia buat slow kan. Alright. Neuron yang 1 minggu tu dia efektif macam tu lah. Nanti dia nak improve, katalah 1 minggu 2 kali. Lepas tu dia nak improve lagi 1 minggu 3 kali. Dia start improvement tu, neuron tu start improvement one by one. Oh. Macam tu. Kiranya tak adalah terus dia nak menebal terus. Ni lah, maksudnya dia Neuron dia dah, berbeza. yang penting tu orang kata apa, bermula. Yang penting langkah pertama tu telah bermula lah untuk 1000 langkah yang seterusnya. Betul. Begitu. Banyak benda ni teknik yang banyak orang boleh pakai. Okay. Contoh nak hentikan merokok. Ha. Macam mana nak hentikan merokok? Dia dah merokok dah 20 tahun dia merokok. Neuron merokok tu dah memang tebal dah. Dia jangan cakap jantung je yang tebal. Jangan cakap paru-paru je yang menebal, jantung lah kan. Paru-paru yang menebal menebal dengan tartar. Faham. Yang neuron bergerak dekat otak dia, neuron yang aktif dekat otak tu pun menebal juga. Tiba-tiba besok disuruh berhenti merokok. Apa jadi kat neuron? Apa dia berlaku kat dia? Dia rasa macam tak boleh. Tak boleh. Dia masih nak merokok lagi. Dia masih nak merokok lagi. Tapi kalau dia rewire dia punya brain, dia cut off terus. Okay. Functioning otak yang cut off terus, dia akan start. Esok dia cut off lagi. Yang functioning otak yang cut off semalam tu tebal lagi. Sampai 10 hari dia terus. Maksudnya dia cut off like sudden. Dia terus drastik. Cerita rewire of the brain ni, dia nak kita punya body ada shock. Alright, yeah. Contoh, biasanya mandi panas, tiba-tiba mandi air sejuk. Badan kita shock. Okay. Bila badan kita shock, brain kita akan function better. Ya, betul. Contoh kita buat intermittent. Kalau kita lari, dalam 30 minit kita lari, 5 minit pertama kita pace 3. Betul. 5 minit, lepas tu 1 minit pace tinggi. Ya. Itu kita bagi dia shock dekat brain kita. Itu nama dia, kita panggil dia shocker. Shocker tu lah. Jadi doktor, macam tadi tu kita dah cerita tentang fungsi otak tu sendiri dalam kebanyakan situasi. Cuma apa yang kita nak cakap sekarang ni adalah kata nak mula tu. Sebab bila nak mula tu, kadang-kadang kita ni, kita lah masyarakat kita di sini lah. Kita ni kadang-kadang alasan kita malas. Lepas tu tak faham lah dengan benda tu kan. Contoh macam makanan kan. Ini hari ni nak makan berapa kalori, nak makan berapa kalori dan sebagainya kan. Jadi mengenai sesuatu perkara yang macam malas, tak faham tentang suatu benda tu, dia jadi salah satu punca lah kenapa kita ni tak berjaya dalam nak buat benda tu lah. Nak start. Yes, nak start tu doktor. Macam mana benda tu? Macam kita cerita tadi, tunggulah esok lah. Esok je lah bersenam. Esok je lah diet. Macam tu kan? Betul. Betul kan? Okey, cerita dia, dia bergantung pada willpower. You nak, you buat. Dia tak ada in the middle. You nak, esok lah slow-slow. Maksudnya hook by crook kita kena paksa diri kita lah. You nak kurus, esok you memang kena buat. Tak ada esok lah diet, esok lah tak ada. Faham. You nak lari, esok lari. Cari jalan. You nak pandai, esok belajar. Sekarang dah start. Sekarang juga kena belajar. Dah Cerita dia. Faham. Dia kalau you start, dia ada willpower. Kalau dia tak ada willpower, sampai seminggu 2 minggu pun dia still macam tu. Jadi tak ada hidayah tak sampai.
Maksudnya betul lah orang cakap tu, hidayah tu perlu dicari lah. Ya, hidayah dia tak sampai lagi. So untuk jawapan tadi, cabaran dimula untuk mengakhirkan tu untuk memulakannya, cabaran memulakan sesuatu perkara ialah willpower. Willpower The tu. reason why. Maksudnya kita kena letakkan willpower untuk atasi malas, tak faham apa semua tu. Kalau tak faham, ambil tahu tentang benda tu dan fahamkan. Kemudian kalau malas, willpower kan diri kita untuk start buat benda tu lah kan, Doktor, kan? Nak willpower tu satu benda kena ada. Knowledge. Betul. Contoh knowledge kan. Nak belajar sampai 4 flat. Ya. Kalau dia tak ada willpower 3.9 pun okey je shoot. Dia punya willpower dia. Faham. Tapi dah dekan tu. Tak apa je. Dia betul. macam tu. Alright. Jadi bila kita dah bincang tentang tadi pasal sel otak tu berhubung dan nak startkan sesuatu, lepas tu nak atasi punca-punca yang menjadi penghalang nak start buat benda tu kan, Doktor, kan. Jadi selalunya bila dah mula benda tu kan, fungsi otak kita dah mula function lah, orang cakap kan. Jadi berapa lama agak-agak untuk fungsi otak ni dia matang untuk menjadikan sesuatu tu rutin dan menjadi tabiat pada seseorang tu, Doktor? Kajian, actually ada satu kajian lama dulu tahun 1960. Memang dia cerita, dia actually buat kajian based on observation. Okay, dia based on observation. Dia kata sel-sel tu dia start activate within that 21 days, 21 hari. Okay, walau bagaimanapun kajian yang awal terbaru. Kajian terbaru baru saya ingat 2020 dekat Harvard. Diorang buat kajian within that 18 hingga 66 hari neuron tu akan terbentuk. Maksudnya habit tu terbentuk. Contoh 18 hingga 66 hari. 18 hingga 66 hari. Good rule of thumb 66 hari. Tapi based on observation tahun 1960 dulu orang dah buat kajian on observation, dia buat 21 hari. So actually within that 21 days to 66 days habit tu boleh function. You akan kekal dengan habit tersebut. Ini sangat-sangat function kalau orang yang nak kekalkan habit-habit yang baik. Konsisten, contoh nak solat. Betul. Yang tak biasa solat tu, dia start hari ni cukup 21 hari, cukup 40 hari, cukup 66, within that days dia akan cover dengan habit yang tu. Habit tu. Dia dah nak membina, nak matang tu dalam proses tu 18 hingga 66 hari tu lah. Ada 18 hingga 66 hari tu dah matang dah ke macam, Doktor? Ke baru? Dia dah matang. Dah matang dah? Dia dah matang. 21 matang. hari. Dia actually 18 tu dia dah start. Dia dah start menebal. Lepas tu 21 hari tu dia dah cantik lah. Dia dah cantik lah dia punya. Tapi establish 66. Itu based on kajian. Macam tu. Jadi maksudnya nak mulakan benda tu, biar mula sampai boleh buat 18 hari. Tu dah Steady. cantik lah. Steady lah. Contoh cerita pasal makan tadi. Dia nak control portion makan. Contoh dia nak control portion makan kan. Aku nak makan suku-suku separuh. Apa yang suku-suku separuh tu, Syuk? Nasi suku Nasi suku? Nasi suku. Sayur separuh Sayur separuh. Kau ni, Syuk. Betul. Power Betul. Pandai. Suku lagi? Satu lagi tu maybe daging, macam daging protein. Protein lemak. lah. Okey, suku separuh. Selama dia makan satu pinggan tebal macam tu, tebal dia. Pernah tengok kan? Dia tebal macam tu. Esok dia buat suku suparuh. Hari ke-18 dia still makan suku separuh. Handle macam tu. So habit consistent with that, dia akan boleh control niat tu lah yang kita panggil dia kurangkan berat badan dengan niat. Berat badan tu niat. lah. Yang penting bermula dengan hari pertama. Dia movie day one or one day lah. Day one or one day. Pandai. One day or day one. Pandai. Tu zaman sekarang dia. Jelas maksudnya benda tu adalah fungsi otak kita ni, sama ada kita nak cakap suatu hari aku akan buat benda ni ataupun hari ini hari pertama aku buat benda tu. Exactly. So one day or day one. Syuk ni memang budak-budak pandai lah. Siapalah pensyarah dia ni. Allah. Kan. Okey, baiklah, Doktor. Jadi, Doktor, sebenarnya kita ni dah dalam untuk info-info lain lah, Doktor, kan. Mungkin ada info-info lain ataupun pesanan lah kepada orang ramai sebelum kita nak akhiri sesi podcast kita ni.
untuk episod ni, Doktor? Cerita dia, nasihat dia untuk kita rewire balik brain kita. Alright. Kita do it or never. Do it or never. Now or never. Kita buat ataupun tak buat. That's it. Kalau you buat, you rewire brain tu. Yang ni juga actually bila you tahu benda ni, you akan sedar bila you buat benda negatif, negatif tu akan functioning tebal. Contoh benda negatif, you rasa malas. Malas tu akan tebal. You akan susah dah 20 hari you bermalasan. 20 hari itulah you akan sentiasa malas. Confirm. The next day. Jadi do it now or never. You kata nak berhenti merokok, berhenti terus. You kata nak bersenam, bersenam terus. Terus make it. Terus create brain function tu. Kata nak bangun pagi pukul 5 pagi, terus bangun pagi 5 pagi. Every day. Orang-orang yang berjaya dia konsisten. Cerita pasal konsisten. Macam Syuk tanya tadi. Macam mana kita nak tebalkan benda yang saya cerita, benda yang positif dia akan tebal yang positif. Benda yang negatif dia akan tebal yang negatif. Jadi kalau kita rasa malas, dia akan tebal lah. Malas tu akan tebal lah. Betul. Kalau kita makan banyak tu, makan banyak tu akan tebal. Tapi sekarang ni kita nak cari benda yang betul. Nak startkan habit yang betul. Contoh, makan suku-suku separuh. Okay, fine. Kita dah tahu dah semua tu benda nutrition, semua orang dah tahu. Benda tu suku-suku separuh orang dah semua dah tak payah cerita. Jadi kalau kita nak buat sesuatu, kita ada knowledge benda tu, kita faham benda tu, baru kita boleh create that habit. Supaya habit yang kita create dekat dalam brain kita ni, habit yang betul dan kita akan sukses dengan konsisten yang betul. Apa pun, yelah maksudnya basic dia tu ilmu tu dulu kan. Jadi mungkin dalam benda ni adalah habit yang pertama kita kena mulakan, cari ilmu. Pandai Syuk memang pandai. Kita nak buat apa-apa kena ada ilmu. Contoh, kenapa kena solat awal waktu. Contohlah cerita pasal jadi ustazah pula kan. Masya Allah. Alhamdulillah. Dia ada sebab dia. Jadi bila dia nak create habit untuk solat awal waktu tu, memang susah sikit. Bukan semua orang boleh solat awal waktu. Dia ada delay. Kadang-kadang tak buat apa-apa pun. Azan dah Allah Akbar, dia delay lagi. Nantilah. Benda tu habit. Tapi kita nak create habit tu untuk kita start solat waktu. Kita kena tahu kenapa kena ada kenapa kena buat tu. Jadi anything dalam dunia kita, dalam hidup kita, kita create that knowledge dulu. Tahu benda tu dulu. Contoh, nak berhenti merokok. Susah kan nak start merokok kan. Nak create that habit, kita kena tahu dulu kenapa kena berhenti merokok. Ada reason kenapa kita berhenti merokok. Maybe kalau macam merokok ni, kita boleh kata kalau habit nak start cari pengetahuan, knowledge tu, cari dulu knowledge buruknya rokok tu. Pandai rokok macam tu lah kan. Lepas tu baru kita boleh start pelan-pelan untuk dia kan. Once kita tahu, dah ada reason, dah ada willpower, dan kita create habit yang betul consistently 18 hari, 21 hari, you tengok you boleh power. Nak habit driving secara berhemah. Driving pun habit juga. Ya, betul. Betul tak? Betul. Orang tak bagi signal susah. Tak bagi signal, langgar traffic light. Yes. This is all kan semua kehidupan kita lah. Lah. Betul. Tapi dia semua kat sini. Dia kalau dia setiap kali langgar traffic light je, dia dah create dah. Maksudnya dia dah menebal lah berhubung tu langgar traffic light macam tu. Lagi banyak dia buat negatif, lagi banyak lah dia akan sentiasa jadi negatif. Jadi apa pun, kita mulakan habit kita tu dengan habit yang positif, supaya yang datang dalam hidup kita ni yang baik-baik je. Kalau kita mulakan yang negatif, negatif lah semua benda tu. Jadi siapa sangka kan doktor kan, hari ni dalam tubuh badan kita ni doktor, ada banyak lah kuasa luar biasa, power yang bukan saja berfungsi untuk berfikir, tapi juga untuk mengawal setiap aspek kehidupan kita. Jadi kita boleh kata otak ni macam pusat segala tindakan, emosi dan ingatan kita. Dan dia ibarat macam pengarah lah kan. Ibarat macam director dalam teater kehidupan. Memahami potensi otak kita tu adalah satu kunci untuk kita mengoptimumkan kebolehan diri dan menjadikan perjalanan hidup kita tu lebih bermakna. Jadi doktor, banyak dah info yang kita telah dapat atas perkongsian bersama dengan Dr. Nurwina Akmal binti Anwar, Pensyarah Kanan Pusat Kajian Pendidikan dan Kesejahteraan Komuniti Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia kali ini. Di bawah doktor, kita dah sampai di penghujung program.
di penjuru rancangan. Jadi terima kasih banyak doktor kerana sudi berkongsi ilmu yang menarik dengan semua dan pastinya ramai yang telah mempelajari sesuatu yang baru untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa untuk kita tinggalkan sebarang persoalan, pandangan maupun pengalaman di ruangan komen dan jangan lupa like serta kongsikan podcast ini untuk manfaat bersama. Podcast at UKM juga kini boleh didengari melalui aplikasi Spotify dan ayo follow Podcast Elias UKM di Spotify. Jadi apa pun yang mungkin kata-kata terakhir bersempena dengan kita punya episod kali ini. Hadirin sekalian, nak mulakan sesuatu tabiat, ia berpegang kepada you do it or never, one day or day one. Jadi baiklah, saya Syukri Khairul Anwar. Jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.